Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nur Syahanis binti Mustafa. Nombor matrik saya ialah 271930 dan saya ingin mengulaskan tentang buku yang saya baca iaitu Penderaan Kanak-kanak di Malaysia. Ditulis oleh Prof. Madya Saleh Lebar. Nama beliau ialah Prof. Madya Muhammad Saleh bin Lebar dan beliau dilahirkan di Kuala Terengganu pada tahun 1949. Beliau mempunyai CJ perguruan di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim Perak pada tahun 1971 dan sarjana muda sastra sejarah di USM Pulau Pinang pada tahun 1979 dan beliau menyambung lagi sarjana pentadbiran pendidikan MED di Ohio University di USA pada tahun 1986. Kemudian beliau pernah bertugas sebagai pensyarah kanan di College University Perguruan Agama Sri Bagawan dan jawatan terakhir beliau sebagai Profesor Madya di UMT yang dahulunya sebagai College University Sains dan Teknologi Malaysia iaitu KUSTEM Kuala Terengganu. Mengisahkan tentang penderaan kanak-kanak di Malaysia dan dia mengandungi 8 bab. Satu, penulis adakan beberapa perkara iaitu penyata permasalahan, objektif kajian, kepentingan pendidikan kanak-kanak dan sejarah pendidikan kanak-kanak. Objektif kajiannya adalah untuk mengetahui punca-punca yang menyebabkan masalah penderaan kanak-kanak, perbezaan dan perbandingan data-data jumlah penderaan di pantai timur dan pantai barat, dan penulis juga ada membuat saranan tertentu dan memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia supaya penderaan kanak-kanak ini tidak berlaku dengan mudah. Untuk sejarah penderaan kanak-kanak dan bayi, seperti yang kita tahu, ia bukanlah sesuatu yang baru tetapi ianya telah berlaku pada zaman jahiliah lagi, di mana sebelum kedatangan agama Islam ke Mekah dan Madinah, masyarakat Arab jahiliah, khasnya kaum Tamsin dan Asad, yang membunuh bayi perempuan dan juga kanak-kanak lelaki dan perempuan mengikut Habib Ahmad iaitu pensyarah di Fakulti Usuluddin Universiti Azhar. Dia menyatakan penderaan kanak-kanak ini berlaku ke atas golongan yang tidak berkemampuan dan miskin. Dan konsep penganiayaan dan penderaan ni. Okey, menurut Wan Abdul Kadir 1990, dia mengatakan penganiayaan ini adalah suatu konsep yang ditakrif sebagai perbuatan menyakiti dan menyeksa. Namun konsep penderaan mungkin susah diterima dan mungkin pandangan juga berbeza terhadap ini, terhadap hukuman yang dikenakan ibu bapa kepada anak-anak mereka. Sebagai contohnya, hukuman merotan. Hukuman merotan ni setengah orang dia menganggap sebagai penderaan, dan juga setengah pandangan mereka dari sudut agama Islam, merotan ni dianggap sebagai pengajaran. Seterusnya daripada pembincangan yang telah penulis bincangkan, dan dia telah menyenaraikan 3 konsep daripada Dr. Kasmi Kasim ni, iaitu konsep tentang penderaan. Pertamanya adalah penderaan fizikal, pengabaian kanak-kanak dan penderaan seksual. Penulis ada menyenarai pendekkan beberapa faktor yang menyebabkan penderaan terjadi kepada kanak-kanak. Faktor-faktor yang dimaksudkan ialah seperti yang berikut. Pertama adalah faktor kemiskinan. Ibu bapa khasnya yang datang daripada golongan yang berpendapatan rendah, mereka merupakan penyumbang yang terbesar kepada masalah penderaan tersebut. Kemiskinan dan ketidakpandaian dalam proses pendidikan anak-anak yang menyebabkan anak-anak mudah menjadi mangsa penderaan. Seterusnya ialah masalah orang gaji. Anak-anak yang dipelihara oleh pengasuh ataupun orang gaji ni, akibatnya anak-anak cuba menunjukkan ketidakpuas hati mereka dengan cara menunjukkan kenakalan, kedegilan dan pemalas. Apabila ibu yang tidak tahan dengan keadaan tersebut, tetapi juga orang gaji. Sebab itu kita selalu mendengar ada kanak-kanak yang didera oleh orang gaji yang bukan rakyat Malaysia dengan cara tempatan.
Seterusnya ialah sikap ibu dan ayah tiri. Anak-anak yang tinggal dengan ibu ataupun ayah tiri juga mudah berlakunya penderaan jika tidak dikawal ataupun tidak dipantau. Dalam hal ini, ibu tiri biasanya melakukan penderaan fizikal dan juga emosi sahaja. Tetapi ayah tiri melakukan penderaan seksual kepada anak tiri perempuannya. Okey, yang keempat disebabkan oleh faktor kanak-kanak sendiri. Kanak-kanak yang mengalami kecacatan mental ataupun fizikal yang berpenyakit, bermasalah emosi yang tidak diingini seperti anak luar nikah, dan kanak-kanak yang didera tidak berani melaporkan diri kepada orang lain kerana dirinya akan diugut sekiranya kejadian tersebut dihebahkan. Okey, yang terakhir ialah sikap jiran tetangga. Penderaan juga boleh berlaku akibat jiran tetangga atau masyarakat di sekitar yang tidak mengambil tahu dan sepenuhnya terhadap keluarga yang bermasalah. Dengan kata lain, mereka tidak berani melaporkan kepada pihak yang berkuasa. Okey, itu sahaja perkongsian saya tentang isi kandungan buku yang saya baca. Terima kasih kerana menonton. Stay safe everyone.